Purata penggunaan tenaga elektrik per kapita di negara Brunei Darussalam adalah yang tertinggi di Asia selepas Jepun dan Singapura. Sedangkan negara kita bukanlah negara industri. Hal ini sangat membimbangkan pihak kerajaan. Oleh itu, pelbagai usaha dilakukan untuk mengatasinya. Antaranya, pihak kerajaan melalui Jabatan Tenaga telah menetapkan sasaran 25% pengurangan intensiti tenaga menjelang tahun 2030. Bagi melaksanakan matlamat tersebut, pelbagai usaha cuba diungkayahkan. Langkah yang paling penting ialah meningkatkan kesedaran orang ramai supaya berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik, selain menggalakkan penggunaan produk tenaga secara efisien, seperti menggunakan bab lampu jimat tenaga. Satu lagi langkah ialah dengan menyertai inisiatif masyarakat sejagat mengadakan kempen masa dunia atau lebih dikenali sebagai kempen Earth Hour. Acara sedunia ini diwujudkan sebagai simbolik bahawa kita saling bekerjasama untuk menyelamatkan bumi dan memperbaiki iklim dunia yang semakin buruk berikutan semakin nipisnya lapisan ozon bumi. Pencemaran udara akibat pembakaran terbuka dan pengeluaran gas rumah hijau telah mengancam lapisan ozon bumi dan kehidupan di dalamnya. Pada masa ini lapisan ozon sedikit kurang dan disebabkan lebih banyak karbon dioksida di udara. Ketika ini karbon dioksida lebih kurang 392. Tetapi kadar yang selamat bagi manusia ialah 350. So, ia punya perbezaan is dalam 40 numbers lah. Jadi, ya, penggunaan kereta lebih banyak karbon dioksida, penabangan pokok, because pokok menyerap segala karbon dioksida. Jadi, lebih banyak karbon dioksida, lebih banyak panas bumi, suhu iklim. So, dengan tidak secara langsung mengakibatkan lapisan ozon makin nipis, dan disebabkan lapisan ozon nipis, semakin banyak cahaya matahari masuk, haba-haba daripada matahari masuk ke bumi, dan itulah sebabnya kenapa bumi kita mengalami kepanasan yang agak tinggilah, dan juga kenapa cuaca agak tidak menentu, dan kenapa kadang-kadang kita menerima hujan yang amat lebat. Ya, itu sebab-sebabnya mengapa bumi kita needs kita punya pertolongan lah. What started out as a one-city event quickly became a global movement. It's the world's largest voluntary action for the environment. Bermula di Sydney, Australia pada tahun 2007 dan diadakan pada setiap hari Sabtu, minggu terakhir bulan Mac. Semua peserta acara ini menutup lampu-lampu yang tidak diperlukan selama 60 minit sebagai menunjukkan pendirian menangani perubahan iklim. Walaupun dengan cara menutup lampu atau tidak menggunakan peralatan berjana kuasa tenaga elektrik selama sejam, tidak dapat mengurangkan banyak kadar penggunaan tenaga elektrik. Namun, melalui aktiviti ini sekurang-kurangnya dapat memupuk sikap berjimat cermat dalam penggunaan sumber tenaga elektrik. Sebenarnya Earth Hour adalah satu pencetus utama
mendorong kita berusaha lebih dari apa yang kita lakukan masa ini. Sebab Earth Hour tidak hanya mendorong orang ramai untuk menutup lampu selama 1 jam, tetapi Earth Hour juga mendorong orang supaya seperti menggunakan beg pakai semula, kurang plastik bag, ataupun menggunakan sedikit kenderaan saja, menggunakan mass transport lah kiranya, public transport. And then Earth Hour juga mendorong orang supaya misalnya sebuah kampung membuat sesuatu acara environment lah, and then di kampung yang seterusnya mendorong mereka untuk membuatkan sesuatu yang sama. So kalau sekiranya semua kampung-kampung ini terdorong untuk membuat barang yang untuk alam sekitar, kita ni boleh imagine berapa banyak sudah yang karbon dioksida dapat kita kurangkan, plastik dapat kita kurangkan, dan segala-galanya lah. So Earth Hour bukan sekadar menutup lampu untuk 1 jam, tetapi untuk mendorong orang supaya berfikir lebih lagi dari 1 jam. Selain itu, aktiviti berbasikal ini juga menjadi satu simbolik sebagai sama-sama menjaga kebersihan alam sekitar daripada pencemaran akibat perlepasan gas rumah hijau yang dikeluarkan oleh kenderaan automobil. Bukan itu sahaja, penggunaan sumber tenaga alternatif yang boleh diperbaharui seperti tenaga suria juga telah diperkenalkan dengan tujuan bukan sahaja untuk mempelbagaikan sumber tenaga, bahkan supaya negara tidak bergantung sepenuhnya kepada minyak dan gas. Usaha ini dapat membantu mengurangkan perlepasan gas karbon dioksida sekaligus menjana alam sekitar yang bersih. Pembalakan, pembakaran terbuka dan pembersihan hutan yang tidak terkawal serta pembuangan sampah sarap dengan sewenang-wenangnya akan mencemarkan alam sekitar dan memberi impak buruk kepada putaran kehidupan habitat di bumi. Sedarilah, jika sistem ekologi pincang, maka manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga akan turut musnah. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyelamatkan bumi ini daripada kemusnahan yang berpunca daripada aktiviti berlebihan manusia itu sendiri, dengan mengamalkan sikap berjimat cermat, membudayakan penggunaan beg guna semula setiap hari dan bukan setakat pada hujung minggu, kawal pembakaran terbuka dan amalkan penggunaan barangan mesra alam. Disiplinkan diri kita untuk mengasingkan sampah sarap antara sisa makanan, botol plastik, paket plastik, tin dan kertas kerana masing-masing boleh dikitar semula.